Salam dan selamat petang semua. Ini program Audio Sia Naratif Malaysia. Dalam siri Audio Sia Naratif Malaysia ini, Naratif Malaysia berjumpa dan berbincang tentang perkembangan sains sosial dan sejarah sains sosial di Malaysia bersama dengan tokoh-tokoh dan juga ahli-ahli akademik yang pernah bergerak dan berkecimpunglah dalam lapangan ni. Jadi bersama kita pada hari ini, kita cukup berbesar hati dan senang kerana Dr. Syed Hussein Ali bersama kita pada hari ini. Dr. Syed Hussein seorang, kalau bagi mereka yang terlibat, tidak asing lagi lah, namun tidak asing dalam lapangan kesarjanaan dan juga NGO dengan masyarakat sivil di Malaysia. Dr. Syed pernah menjadi pensyarah, pernah mengajar di Universiti Malaya dan juga pernah terlibat dalam organisasi sosial seperti PENA, PSSM dan kemudiannya PRM, Parti Rakyat Malaysia, dan juga PKR, Parti Keadilan Rakyat. Jadi penglibatan Dr. Syed itu cukup luas sekali dan cukup pelbagai, dan juga banyak karya yang telah dihasilkan oleh Dr. Syed selama 20 tahun atau lebih dalam dunia akademik dan kemudiannya di luar. Dan saya percaya Dr. Syed kini masih lagi sedang aktif menulis dan juga membuat tulisan. Jadi terima kasih Dr. Syed kerana bersama kita pada hari ini. Selamat petang. Ya. Jadi Dr. Syed, kalau saya boleh mulakan, saya bila membuat pembacaan untuk bercakap dengan Dr. Syed, saya teringat kembali 10 tahun dahulu dan sedekat lalu, tak tahu Dr. Syed ingat, semasa di USM. Di USM semasa MSc ke-7 yang dianjurkan oleh PSSM. Dan kemudian saya tertarik dan teringat kembali Dr. Syed memberi satu ucapan tentang kelibatan ahli akademik yang jauh dari masyarakat. Saya masih ingat lagi tiba-tiba yang tidak terlibat dengan masyarakat, tidak memberi pandangan atau analisis yang kritikal. Saya gunakan perkataan yang menikos. Yang menikos. Jadi itu cukup, pada masa itulah saya baru sahaja ingin terlibat dalam dunia penyelidikan dan juga akademik, dan dia cukup meninggalkan kesan yang besar, dan saya fikir bukan kepada saya sahajalah, tapi kepada orang yang lain dan juga mereka yang bahkan yang sudah lama terlibat. Jadi itu sedekat yang lalu Dr. Syed, dan kemudiannya saya terbayang sekarang, apa pandangan Dr. Syed? Adakah kondisi ini masih sama dan dengan banyak isu yang berlaku sekarang, adakah kita masih ahli akademik khususnya dan masyarakat umumnya menanggapi isu sosial dengan dekat dengan masyarakat, dan juga kalau boleh kita masukkan dengan satu analisa atau pendekatan analisa sosial, atau bagaimana Dr. Syed? Mungkin kita boleh bermula dengan ini. Saya boleh bercakap agak bebas masa itu di Penang kerana ia dalam suatu pertemuan atau persidangan pada social science dan saya pula pernah menjadi presiden PSSM, Science Social, selama dekat 10 tahun lah jadi saya tak terbatas lah atau tak terbataskan untuk berucap seumpama itu dan saya tak tahulah apa kesan yang ada pada ucapan itu tapi pertanyaan saudara tadi, sama ada keadaan waktu itu satu dekad dulu masih berlanjutan dan sama pada masa ini saya rasa tidak banyak berubah kerana saya memberikan pandangan saya tentang ahli akademik, khususnya ahli sains sosial di situ kerana mereka tidak banyak menyuarakan pandangan yang bebas dan kritikal terhadap ilmu dan terhadap pemerintah terutama sekali Jadi itu saya katakan mereka lebih banyak menikos daripada misalnya
menjelaskan pandangan mereka dengan berani kan. Dan saya lihat keadaannya mungkin sama, bahkan ada pada tempat-tempatnya bertambah buruk saya rasa. Artinya semakin kurang keberanian para akademik ya, untuk menyatakan pandangan mereka tentang masyarakat mereka dan perubahan dalam masyarakat mereka. Ya. Jadi, Dr. Syed, jadi saya kemudian soalan yang seterusnya saya ingin bertanyakan, kalau Dr. Syed membuat renungan atau buat reflection kembali kan, Dr. Syed kata sudah pun tidak dalam dunia akademik, tetapi dalam dunia akademik Dr. Syed sendiri untuk beberapa dekad juga mengajar dan menulis. Ya. So, jadi saya ingin tanya kalau Dr. Syed boleh berkongsi dengan kita bagaimana dalam perkembangan atau lapangan sains sosial tu, kesajaan sains sosial tu di Malaysia, bagaimana Dr. Syed melihat karya-karya Dr. Syed dalam perkembangan ini, terutamanya yang menyentuh tentang analisa kelas sosial yang selalunya saya fikir, saya selalu dengar Dr. Syed menekankan konsep social analysis dan juga class analysis. Ya sebenarnya ini dalam sejarah perkembangan sains sosial di Malaysia ni kan ia boleh dikatakan bermula pada tahun 1955 di Singapura. Waktu tu yang mula mengajar ialah Jocelyn de Jong. Ini seorang Belanda, Jocelyn de Jong. EJONG, Jocelyn de Jong. Dan dia banyak mengajar tentang soal perbandingan adat Minangkabau dengan Negeri Sembilan. Itu lapangan dia. Kemudian lepas itu dia pergi dan dia diganti oleh MG Swift, Michael Swift. Pernah dengar nama dia kan? Ya. Michael Swift ini dia buku dia yang terkenal lah tentang Malay peasantry lah kan. Dan dia memang banyak menyiasat, menyelidik dan menulis tentang peasantry. Dan waktu mengajar kami, terutama sekali di kelas honors ya, dia banyak itu memberikan kuliah-kuliah tentang social stratification, social lapis masyarakat. Dan bidang ini agak mempengaruhi saya. Dan itu sebab bila saya nak buat masters, saya pergi ke Bagan dan buat kajian tentang masyarakat Bagan. Dan di situlah timbulnya monograf mengenai social stratification in Bagan. Yang Dr. Syed publish ya. Ya, saya rasa itulah kali pertamanya keluar buku tentang susun lapis masyarakat di negara ini ya. Selepas mendapat master saya jadi pensyarah dan waktu jadi pensyarah buat research lagi, tapi kali ini di 3 buah kampung, iaitu satu di Johor, Bagan, satu di Temerloh, Kerbau dan satu di Kedah. Saya tak ingat nama sekarang kan. Nanti kena balik. Dan tapi saya menunggu kajian tentang pimpinan, susunan pimpinan di masyarakat kampung. Dan susunan pimpinan itu dalam kaitannya dengan soal susun lapis masyarakat ya. Dan tesis itu telah diterbitkan oleh Oxford ya, dalam bahasa Melayu dan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris kan dan memang menjadi satu bahan rujukan yang agak luas di kalangan akademik ya, terutama sekali dalam negara lah kan. Dan selepas itu saya banyak menulis yang lain lah, dan banyaknya menyentuh soal hubungan kaum, pertentangan, harmoni ya, konflik dan harmoni kaum, dan ada juga lain-lain perkara lah tentang raja dan sebagainya kan. Dan memang memang adalah beberapa tulisan yang saya nampak diminati oleh bukan saja para akademik tetapi juga oleh akademik ya. Tapi saya sebenarnya waktu dalam bidang akademik itu banyak itu terlibat dengan gerakan-gerakan
pelajar dan pensyarah, tapi mesti kurang puas hati kerana merasakan terbatas peranan saya untuk membuat perubahan. Dan waktu itu saya menganggap bahawa satu cara untuk mendapatkan perubahan ini ialah dengan menceburkan diri dalam politik. Dan saya tidak menceburkan diri dalam politik yang membela terutama sekali golongan bawahan. Kerana itu adalah menjadi bidang kajian saya. Saya sebagainya kan. Dan itu sebab saya memang dah lama ada hubungan dengan Parti Rakyat PRM dan saya masuk PRM kan. Tapi PRM tidak mendapat sokongan yang luas kan, dan tuduhan-tuduhan palsu terhadapnya kan, dan untuk base yang lebih luas itu yang kami bercantum dengan PKN, keadilan rakyat. Kita panggil PKR, kita panggil keadilan kan? Keadilan dengan capital letter semua kan. Bukan PKR kan? Dan saya jadi timbalan presidennya dan selama 10 tahun lah kan, dan selepas itu memberi laluan kepada orang lebih muda untuk mengambil alih. Saya masih terlibat dengan politik sekarang ni. Saya masih ada dalam biro politik parti terlibat dalam parti. Saya masih menulis kan, saya masih bahkan bila saya letak jawatan, saya katakan saya tidak pergi kepada cinta saya yang kedua. Iaitu cinta saya pertama ialah isteri saya, cinta kedua saya sebenarnya 5-6 buah buku lah selepas letakkan jawatan itu kan. Dalam 2 tahun 3 tahun ni agak beku sikit sebab kira saya tulis ialah sejarah rakyat Malaysia. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kan. Dan buku itu ialah permulaan, dan saya rancangkan untuk membuat satu yang lebih mendalam, yang lebih besar, yang lebih akademik kan. Tapi sekarang ni dalam keadaan kebekuan dan tidak dapat menulis secepat yang saya biasa lakukan. Biasanya menulis, tapi kali ini memang susah sikit. Kenapa Dr. Syed? Kenapa ada writer's block Dr. Syed? Ada macam writer's block Tapi kalau macam mana pun saya rasa lah kan setakat ini apa yang telah saya tulis dan apa yang telah saya lakukan dan politik juga kan mendapat agak sambutan yang boleh dikatakan memuaskan lah. Dan itu yang memerlukan terus menulis, terus bergiat dalam bergiat. Dr. Syed, saya berminat untuk tanya tentang lanjutan dalam penglibatan Dr. Syed dalam bidang dan lapangan politik dan penulisan. Tapi sebelum tu kalau boleh, saya ingin bertanyakan Dr. Syed juga. Selain parti politik yang Dr. Syed kongsikan tadi dan juga dalam mengajar dan juga membuat penyelidikan, bagaimana pula dengan organisasi-organisasi yang seperti PSSM ataupun PENA? Itu pun satu saya rasa menarik kerana Dr. Syed pun terlibat dalam GPMS, PENA. Kemudian sebenarnya masa dalam universiti saya terlibat aktif dengan persatuan kaki tangan akademik universiti. Sebagai setiausaha dia lah kan ada beberapa tahun. Kemudian lepas itu saya bersama dengan Osman Awang menubuhkan PENA dan dia jadi presiden, saya jadi setiausaha kan. Dan masuk saya student juga, balik pada student balik, saya juga menjadi student leader kan, setiausaha pada GPMS dan pada lain kan. Dan sekarang ini saya terlibat terutama sekali dengan 2 NGO, iaitu satu Pusat Sejarah Rakyat, Pusat Sejarah Rakyat, dan satu lagi ialah Yayasan Osman Awang. Saya juga jadi pengurusinya kan.
Sekarang ni keterlibatan saya dalam NGO 2 tu je lah, dan dengan politik masih keadilan dan menulis, tapi agak sedikit dalam tempoh ni setahun 2 ni. Okey, tak apa. Nanti mungkin kebekuan tu akan cair lah. Dan akan so jadi Dr. Syed, kembali kepada perkongsian Dr. Syed tentang keinginan atau usaha Dr. Syed terlibat dalam PRM dan kemudiannya PKR. Keadilan. Kerana ingin satu wadah yang lain untuk membela atau mungkin untuk memberi fokus kepada golongan yang terbanyak lah atau yang tidak di Dr. Syed, pada pandangan Dr. Syed dulu dan mungkin sekarang, bagaimana Dr. Syed melihat adakah wujud hubungan antara perspektif sains sosial ataupun analisa sosial dan analisa kelas dengan gerakan politik sekarang? Apa hubungannya dan bagaimana Dr. Syed melihat ada satu jalinan ataupun masih terpisah dan tidak berlaku? Pertama sekali ilmu masyarakat atau sains sosial ni, dia kajiannya ialah terhadap masyarakat sama sekali dan masyarakat ni banyak aspek dia. Bukan saja individu, keluarga, komuniti, tetapi institusi ekonomi, politik dan sebagainya kan. Dan masing-masing institusi itu punya pula susunan dan organisasinya. Dan memanglah sangat penting dikaji itu. Dan saya lihat memang ada hubungan yang rapat di antara apa yang saya lakukan di antara itu sains sosial itu dengan kajian tentang kelas. Sebab bagi saya kelas analisis itu merupakan satu analisis yang sangat berguna dan tajam untuk memahami susunan organisasi dan institusi dalam masyarakat. Dan itu yang kita nak ketahui. Dan bukan saja kita nak ketahui, nak fahami, tapi bagi saya terpengaruh misalnya oleh seorang ahli falsafah politik yang menulis pada abad yang lalu kan yang mengatakan bahawa kita mengkaji sejarah bukan untuk memahaminya tapi untuk mengubahnya. Untuk mengubahnya. Dan bagi saya kita mengkaji masyarakat bukan saja untuk memerikannya, to describe, bukan saja memahaminya, tetapi untuk mengubahnya. Dan pada waktu saya itu buat keputusan untuk letak jawatan sebagai profesor kan dan menceburkan diri dalam politik, waktu itu di Amerika Selatan dapat ramai sarjana-sarjana yang telah meninggalkan karya mereka dan menceburkan diri dalam politik. Bahkan politik lebih revolusioner daripada apa yang saya lakukan. Dan jadi saya merasakan okeylah. Dan waktu itu saya berbincang dengan kawan-kawan dan terutama sekali dengan Dr. Sanusi Osman, dan kami katakan okey, baik kita berhenti daripada profesor dan cuba dalam politik dan cuba buat perubahan dalam politik ni. Sebab kami menganggap bahawa sains sosial itu memberikan kefahaman tentang masyarakat. Dia boleh juga membantu kita bukan saja untuk mengenal masyarakat, tapi saya akan kata untuk mengubah masyarakat. Dan itulah keterlibatan soal politik tadi. Jadi saya memikirkan memang kalau tanya Dr. Syed lah, memang tentunya Dr. Syed akan kata memang ahli sains sosial dan juga akademik umumnya tentunya mempunyai peranan dalam gerakan dan juga parti politik lah kan. Cuma kalau saya tanyakan, tapi
kalau kita kata wujud seperti satu bukan tidak diberi tempat lah, bukan kata tak penting, tapi seolah seperti tidak diberi tempat dalam parti-parti politik ataupun masyarakat tidak melihat mereka sebagai tokoh atau sosok yang penting. Dan contohnya para akademik, para akademik ya, sama ada di luar ataupun yang terlibat dalam parti politik, seolah mereka penting tetapi juga masih di luar. Jadi ada contoh-contoh seperti ada mungkin orang kata politik ni tidak sesuai dan lebih orang kata lebih nasty kan. Jadi bagaimana Dr. Syed lihat kita boleh sebenarnya pertama sekali ada kesulitan bagi para akademik untuk terlibat dalam politik. Kadang-kadang para akademik ni dia terlalu teoretikal. Dia mementingkan teori, betul tidaknya, benar tidaknya, diselidik atau tidaknya kan. Dan bila itu terlalu teoretikal kan, orang practical politician tak ada masa untuk mereka. Ada masa untuk mereka. Jadi ada dua pengaruh yang saling mempengaruhi lah. Satu adalah orang akademik itu sendiri yang biasanya sebab sikap teoretikalnya tidak praktikal politik. Yang keduanya ialah orang politik sendiri menganggap ataupun mempunyai sedikit prejudis terhadap orang akademik ni, mengatakan orang akademik ni bukan boleh, ialah dia ada ilmu tapi dia tak reti macam mana nak buat politik. Dalam politik ni you mesti ada instinct to kill. Ya, itu selalu yang dikatakan. dan kita susah kadang-kadang nak membunuh tanpa sebab lah kan. Jadi apa yang jelas ialah bahawa politik ini bukan memerlukan sangat orang yang tinggi ilmunya. Oh ya. Tapi orang yang pandai untuk bergerak, untuk mendapatkan sokongan di politik sehingga mendapat kuasa. Dan bagi orang akademik ni kadang-kadang terlalu hiho demi pikiran dan pandangan kan, tidak tajam kan. Jadi pemerhatian Dr. Syed, adakah keadaan ini akan wujudkan satu praktik atau budaya yang tidak mengangkat nilai-nilai atau idea-idea yang lebih mungkin lebih besar lah, atau lebih ni dalam, atau bagaimana Dr. Syed melihat negosiasinya atau bagaimana kita cuba untuk harmonikan dua-dua? Perkara mesti berlaku lah kan. Pertamanya orang sarjana-sarjana yang ingin itu menceburkan diri terhadap politik, ke dalam politik, mesti pandai mengubah sifatnya supaya dia betul-betul menjadi seorang politikus. Kalau bila dia jadi seorang yang politikus, dia seorang yang berkesan sebagai politikus, maka dengan sendirinya akan mempunyai pengaruh dan juga diterima, diberamai oleh para politikus yang ada di luar sana. Jadi artinya bukan saja kita mempunyai senjata dari segi akademik, tapi ada kekuatan dari segi pimpinan politik. Dan saya rasa keadaan ini boleh berubah. Boleh berubah kan? Dan walaupun misalnya tak banyak profesor atau pensyarah yang ceburkan diri dalam politik, tapi sekarang ini orang yang mempunyai lebih ilmu, yang keluar daripada universiti dan sebagainya, swazah yang masuk dalam bidang politik. Jadi dengan sendirinya ini akan menaikkan taraf bidang politik itu sendiri kan?
Jadi jadi artinya perkembangan tu akan berlaku lah, kan? Berlaku dan sedang berlaku. Okey. Dr. Syed, saya ingin kembali dan saya selalunya tertarik dengan, dan ini jarang saya fikir disebut oleh orang ataupun ditangkap dalam perbincangan tentang Dr. Syed dan juga sains sosial, ialah yakni tentang penglibatan Dr. Syed dalam sastra dan juga dalam budaya. Bagaimana Dr. Syed lihat hubungan ni dan peranan Dr. Syed ni, hubungan antara sastra dan juga sains sosial? Dan juga saya fikir Dr. Syed sebut Usman Awang dan tentunya berjumpa dengan ramai penulis dan penggerak budaya. Ya, memang. Ya, sebenarnya saya memang agak cergas jugalah. Sekarang ni kurang, dulu masa di universiti dan beberapa tahun selepas universiti tu saya masuk pena kan, saya ada nulis cerpen misalnya, tapi saya tak boleh nulis, tak erti orang nak nulis saja kan. Dan banyak misalnya menulis seperti kritik-kritik sastra. Sastra dan banyak himpunan cerpen dan saya oleh beberapa orang penulis telah kumpul dan saya buatkan preface atau introduction. Saya ingat angin retak, macam angin retak, patah tumbuk. Jadi dan oleh kerana itu kan seorang sahabat lah kan, dia mengelar saya, dia ni bukannya profesor tapi dia profesor. Preface. Profesor. Jadi hubungan antara sastra dan sains sosial itu memang saya rasa agak rapat ya. Sastra ni dia penggabungan terutama sekali antara seni dengan isi. Bentuk dan isi. Bentuk ialah bentuk seni dia. Indah tidak dia ditulis. Tidak isinya ialah apa yang dikutip daripada masyarakat. Yang ditulis oleh sastrawan itu ialah apa yang dilihatnya dalam masyarakat. Apa yang dia alami, apa yang masyarakat alami, interaksi dalam masyarakat itu dalam berbagai-bagai bidang. Bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan sebagainya. Luas. Itu menjadi bahan yang luas kan. Penulis itu kalau dia betul-betul nak menjadi sastrawan yang baik, bukan saja dia harus mempunyai bentuk seni yang baik, tapi dia mesti dapat menggambarkan masyarakat sebagai satu realiti, supaya bila orang membaca hasil sastra itu, dia melihat diri masyarakat dalam bentuk sastra itu. Dan selain daripada itu ialah kalau hasil sastra yang telah dicipta umpamanya, hasil sastra itu boleh memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada si pembacanya. Selain daripada penulis dipengaruhi oleh masyarakat, tapi masyarakat juga dipengaruhi oleh tulisan-tulisan dapat menggerakkan misalnya perasaan dia, pikirannya, kesedarannya, sehingga bukan saja dia mengenal masyarakat, tapi mungkin merasakan bahawa perlu lebih daripada mengenal, iaitu untuk mengubah masyarakat. Jadi pengaruh itu ada di antara. Ini kita lihat terutama sekali misalnya macam nulis dalam Angkatan Sastrawan 50 yang mempunyai slogan sastra masyarakat. Dan ini kita lihat terutama sekali pada Usman Awang. Dia menulis yang sangat popular sebagai penyajak kan? Dan dia membawa fikiran-fikiran, idea-idea yang
boleh menyedarkan orang tentang masyarakat dan disedarkan oleh masyarakat yang lihatnya. Dia hidup misalnya banyak di kalangan pada permulaannya di kalangan golongan bawahan. Dia sebagai tulis, kemudian di Singapura nak jadi wartawan, dia duduk di kawasan Islam dari Singapura. Setinggan, ya. Kawasan Setinggan dan macam dia selalu katalah masyarakat Singapura, masyarakat Melayu sekarang khususnya yang di kawasan Setinggan itu adalah merupakan golongan proletariat Melayu di Singapura kan. Dia mengenal golongan bawahan ini, dan itu sebab tulisannya banyak mengenai masyarakat bawahan tersebut. Jadi memang ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara sastra dengan masyarakat. Okey. Dr. Syed, terima kasih ya. Kita hampir ke penghujung ya. Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanyakan lagi. Mungkinkah Dr. Syed boleh berkongsi kepada kita pada hari ini dengan kawan-kawan yang akan dengar dan sedang mendengar sekarang, bagaimana dan adakah perspektif sosial, kebersamaan dan komitmen kepada masyarakat dapat menjadi satu asas kepada terutamanya golongan dan generasi muda, sama ada sebagai aktivis, sebagai sarjana, sebagai penulis, untuk melakukan perubahan sosial. Ya, macam saya katakan tadi lah kan ini perspektif ini sains sosial ni kan, kita bukan saja nak memahami dan nak memberikan masyarakat, tapi kita nak mengkaji masyarakat untuk membuat perubahan di dalam dan padanya. In and on it kan. In and on. Dan dari segi perspektifnya kan, bila kita kaji masyarakat seperti yang telah saya sebut awal-awal tadi, dia sebenarnya mengkaji bermacam-macam bidang dalam masyarakat, dari segi nilainya, institusinya, susunannya dan organisasinya, banyak hal. Jadi kalau misalnya kita mengkaji secara mendalam, bukan saja kita memahami masyarakat itu, tapi kita memahami juga apa dia yang boleh menyekat perubahan dalam masyarakat dan apa yang boleh mendorong perubahan masyarakat juga. Jadi kalau misalnya kita mengetahui faktor-faktor yang menyekat dan mendorong ini, saya rasa itu akan membantu untuk kita mencari jalan buat perubahan yang bermaju. Tapi perubahan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan memberikan ilmu tentang atau tahu apa dia sekatan atau dorongan. Faktor-faktor yang boleh mengongkong, yang boleh menghambat misalnya perubahan itu. Politik terutama sekali. Kalau orang politik konservatif kan, memang salah untuk anak muda membuatkan perubahan yang progresif. Ekonomi. Kalau ekonomi itu terlalu mementingkan kekayaan dan kemewahan golongan kecil, elit yang kecil, maka dengan sendirinya ia akan membantutkan kedudukan rakyat yang ramai. Jadi berartilah ini ilmu yang diperolehi dari segi perspektif dari sains sosial itu untuk buat perubahan akan menjadi lebih efektif sekiranya dia dibantu misalnya oleh institusi dan organisasi yang ada dalam masyarakat. Ini yang penting. Jadi terlalu idealistik misalnya kita terlalu mengatakan bahawa dengan ilmu itu sudah cukup.
Tapi bila misalnya ada golongan muda yang ilmu dalam masyarakat, dia boleh mempengaruhi institusi dan organisasi masyarakat. Dia boleh tulis, dia boleh bercakap, dia boleh berbahas misalnya untuk meyakinkan orang tentang perlunya perubahan itu. Dan segitulah ilmu itu penting. Okey. Baik, terima kasih Dr. Syed. Saya fikir itu antara kita sesi kita lah untuk hari ini. Ya, terima kasih Dr. Syed kerana bersama kongsi pengalaman. Ya. Nanti kalau ada sempat kita berjumpa dengan Dr. Syed lagi. Ya. Terima kasih banyak Dr. Syed.